Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, insyaallah selamat datang kepada tadabbur, sesi tadabbur sambil maurih Ramadan 2020. So dinamakan sebegitu untuk setting the mood bahawa kita ada dua elemen lah. Satu elemen tadabbur Al-Quran itu sendiri, which is kita akan deal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan adalah certain level of keseriusan dia kalau kita nak kata. At the same time, malam bulan Ramadan ni sambil murih mungkin, harapnya masing-masing adalah, bukan harapnya, boleh lah dia open kan. Kalau apa-apa jenis murih, saya ni mengopi je lah, kopi ais yang ada kat rumah ni, balik daripada tarawih di surau ni. So tengoklah kan, siapa yang ada apa-apa tu ada lah. Kalau tak ada, tak kisahlah kan, murih, apa-apa murih, versi murih yang ada, insyaAllah. InsyaAllah, first and foremost, Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita dah di malam yang kedua, 2 Ramadan kalau ikut kalender Islam. Dia punya tarikhnya berubah di waktu maghrib kan, sebab dia bermula dengan malam. So ini dah malam kedua Ramadan. Kita telah lengkap sehari berpuasa, alhamdulillah, siang tadi. Dan kita akan mulakan dengan beberapa inilah kot perkara yang biasanya dipetik masa bulan Ramadan, insya-Allah. Satunya ini dipetik daripada hadis An-Nasa'i, Atakum Ramadanu syahrun mubarak, kan? Telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ke atas kamu, kamu semua, siyamahu, puasa kamu. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka, kalau kita translate kat situ, dibuka pintu syurga. Kalau biasanya dalam English translation, as-sama' tu dia translate heaven. Tapi kalau bahasa Melayu rasanya as-sama' tu tak dilah translate, kita biasa translate langit. Dibuka pintu-pintu langit. Tapi dalam translation biasa kita akan translate dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu jahim, neraka ataupun neraka jahim. Wa tuqallu fihi maradatud syayatin, dan di apa yang kata, di chain up, digari, dikunci syaitan-syaitan. Lillahi fihi ilayatun khairum min alfi syahrun, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. So siapa yang nak kata apa kat sini, macam mana translation dia, siapa yang pada bulan ni pun diharamkan kebaikan kepadanya, maka dia tu diharamkan lah, kalau kita ambil word hurima tu. Maknanya kalau siapa yang rugi daripada kebaikan padanya, memang sungguh-sungguh rugi. So sepatutnya tidak ada di kalangan kita lah yang maksudnya tak dapat kebaikan daripada bulan Ramadan, insya-Allah. Itu yang pertama. So telah datang bulan Ramadan, alhamdulillah, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan dengan bulan ini penuh keberkatan. Cumanya bulan tu penuh keberkatan, kita dapat tak keberkatan itu yang kita nak cuba usahakanlah. Kedua, hadis yang kedua nak dipetik pada awal ni ialah inna fi al-jannah baban, sungguhnya di syurga itu ada pintu-pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dipanggil ar-rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Masuk ke dalamnya tu ada orang-orang yang as-saimun, orang-orang yang berpuasa
yaumal qiyamah. Sebenarnya as-saimun ni kalau biasanya kita translate orang yang berpuasa tetapi kalau kita biasa siapa yang familiar dengan bahasa Arab, saim ni dia macam isim fa'il maknanya orang yang dikenali dengan benda tu. Macam kalau kita kata kalau nak kata orang yang mencuri dengan pencuri so tapi tu contoh yang bagus ke, ataupun orang yang menyanyi dengan penyanyi so maknanya bila kita sebut penyanyi tu dia bukan pernah menyanyi sekali kan, memang itu dia dikenali dengan menyanyi sebab memang itu career dia contohnya. So as-saimun tu sebenarnya menggambarkan orang yang memang sentiasa berpuasa lah sebenarnya. But hopefully pelatihan kita berpuasa di bulan Ramadan ni menghalakan kita ke situ lah kan. Dia tak sama lah sebenarnya orang yang kita kok kalau ada roommate kita apa yang kita kenal dia dengan berpuasa kan, maknanya Isnin Khamis je dia puasa contohnya. Dia berbeza dengan orang yang kau puasa bila? Bulan Ramadan je lah kan. But hopefully kita pasal bulan Ramadan ni melatih kita untuk ke arah itu. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. So ayat ni quite interesting. Tak masuk langsung sesiapa dalam pintu tu, maknanya la yadkhulu ma'ahum, taklah masuk bersama dengan dia orang tu, maknanya orang yang as-saim tu, orang-orang berpuasa tu masuk, taklah bersama masuk dengan dia orang tu ahadun, seorang pun ghairuhum, maknanya seorang pun selain daripada dia orang tak boleh masuk. Yuqalu ayna as-saimuna fayadkhuluna minhu. So siapa-siapa yang yuqal dia katakan siapa as-saim ni, siapa orang berpuasa ni masuklah sini. Fa iza dakhala akhiruhum, maknanya dah semua dah masuk dah semua orang-orang berpuasa ni dah masuk. Ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. So kalau semua orang yang dikenali sebagai berpuasa tu dah masuk, tak ada orang lain dapat masuk dah. So itu specialnya pintu yang dikenali sebagai Rayyan tu memang digunakan untuk orang-orang yang dikenali sebagai orang berpuasa. Kat sini dia tak cakap puasa Ramadan sebab tu memang word tu menggambarkan orang-orang yang dikenali sebagai orang berpuasa. But hopefully by right sepatutnya pelatihan-pelatihan kita ni membiasakan kita ke arah satu direction. Cumanya itu yang kita nak bincang malam ni ataupun nak dipikirkan malam ni. Kita selama ni puasa juga Ramadan, kenapa tak jadikan kita orang yang dikenali sebagai berpuasa kan? So kadang-kadang mindset itu mindset itu yang kadang-kadang kita tak terdedah. Oh rupanya ni training untuk something bigger. Okey, apa ala kulli hal, apa sekalipun, selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah kita dah satu hari menjalankan ibadah ini insya-Allah. Dan biasanya kalau kita dengar kat mana-mana pun ibadah ini dikaitkan dengan ayat-ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Okey, ayat ni biasa dah dikupas dan sebagainya. Rasanya tak ada orang di Malaysia ni kot yang tak pernah dengar kupasan ayat ni, unless memang dia tak pernah semua, maknanya tazkirah di masjid ke TV ke semua dia tutup bila dengar kan. Biasanya amat diulang So Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Satu soalan yang mungkin kalau nak dibawa sebagai titik otak mula, just untuk saya suka mengajak untuk kita berfikir adakah bulan Ramadan ni bulan puasa? Sebab dalam konteks kita di Malaysia, kita memang sinonim kita kata bulan Ramadan bulan puasa dan kita kadang-kadang guna pun term tu bulan puasa. Ni di bulan puasa Tapi interestingly, kalau dalam Islam adakah pernah jumpa tak bulan puasa tu, term bulan puasa tu, ataupun kita di Malaysia aja yang guna benda tu? Tak tahulah, ada yang pernah fikir soalan begini kita dia. Tapi satu benda yang menarik untuk difikirkan kalau kita lihat kalau siapa yang familiar dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, of course dalam sesi-sesi ni saya akan ajukan soalan-soalan, tetapi of course sesi ni sesi santai dan sambil moreh pula tu kan. So kalau memang ada yang tengah menjamu moreh dan sebagainya dan susah untuk menyahut, jawab dengan hati ataupun jawab sendiri-sendiri je lah kan. Dan saya tak tunggulah jawapan. Tapi kalau ada nak menyahut, nak menjawab pun menarik juga untuk interaksi. Tapi just nak mention tak ada pressure untuk menjawab lah. Tapi untuk kita jawab masing-masing
bilakah diwajibkan berpuasa? Bila tu maksudnya bukan maksudnya waktu berpuasa tu daripada terbit fajar, bukan itu. Maksudnya dalam sirah tu pada tahun keberapa, contohnya pada tahun keberapakah diwajibkan berpuasa. Dan bagi siapa yang masih ingat rasanya kalau yang ambil subjek agama masuk SPM ke dan sebagainya, biasanya tak tahulah ada dalam silibus ke tak, tapi saya assume ada lah kan, sebab ini info-info asas info-info common lah kot. Kita akan tahu bahawa kewajipan berpuasa tu di pada tahun kedua hijrah pada kedua hijrah. Actually siapa yang familiar dengan ataupun siapa yang perasan, kebanyakan benda yang diwajibkan ni semuanya di masa Madinah kecuali solat 5 waktu tu di hujung fasa Mekah, masa Isra' Mi'raj kan, ataupun satu kisah famous. Tapi yang lain tu puasa, zakat, haji apa semua tu di Madinah. So kita tahu okey dia dalam ataupun pada tahun kedua hijrah. So apa makna sebenarnya apa implikasi dia? So kalau kita buat timeline kat bawah tu, melihat ke timeline Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dan kita biasa belajar juga masa kecil-kecil pun kita belajar dah, Nabi lahir tahun gajah. Tak tahulah siapa pernah fikir tak apa maksud tahun gajah ni kan. Adakah dia macam kalender Cina tu yang ada tahun binatang-binatang tu kan, ada apa 12 binatang ke apa. Tapi ini tidak dia tak ada kaitan dengan itu. Dia more kepada orang Arab dulu, dia tak ada nombor tahun dia tak ada nombor, dia tak kira nombor, dia akan ingat event besar. So ada tahun banjir besar. So of course tahun gajah tu kerana apa, cerita Abrahah tu lah kan, tentera bergajah yang datang nak serang Mekah tu kan. Anyway, of course yang kita tahu juga Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul pada umur 40 tahun. Maksudnya Nabi SAW lahir dan hidup selama 40 tahun. Sepanjang tu dah berkahwin pun dan ada anak pun kan, dia tahu berkahwin dengan Khadijah apa semua tu sebelum tu lah, until umur 40 tahun jadi Rasul. Now, dan kita tahu Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan kemudiannya berhijrah ke Madinah, dan selama 10 tahun di Madinah until kewafatan Nabi SAW. So dakwah Nabi selama 23 tahun. Of course ni not to scale lah kot. Kenapa macam sama panjang je 23 dengan 40 tahun? Tak, ni sebab nak bagi nak muat apa slide. But anyway, so bila kita balik kepada point tadi so bila dia wajibkan puasa ni? Tahun 2 hijrah, maksudnya 2 tahun selepas hijrah, which means that bukanlah masa 13 tahun ni, dia masa yang 10 tahun ni after 2 years So dia di situ. Dan kalau kita put in perspective, dia jadi quite interesting okay, wajib puasa di situ. So balik kepada soalan tadi, agak-agak Nabi SAW ataupun para sahabat, dia macam kita ke? Kita ni memanglah sebab kita kecil-kecil, dari kecil kita membesar, bulan Ramadan tu memang sinonim dengan bulan puasa, betul tak? So memang sebab tu kita sebut bulan puasa. Tapi kalau kita tengok daripada pemetaan ini, adakah dia orang terbayang bila para sahabat Nabi ni bila sebut Ramadan tu dia terbayang bulan puasa? Of course masa yang lepas diwajibkan puasa tu memanglah kan, tetapi itu kalau kita perasan, itu minoriti daripada kerasulan Nabi tu kan. Dan para sahabat selama-lama ni Ramadan dia apa sebab kalau taklah kerana puasa, kita tak tahu Ramadan tu apa kan. So in a way begitu So itu satu benda yang quite interesting untuk difikirkan So yang selama 15 tahun yang awal itu bendanya kan, 15 tahun yang awal tu apa benda. So itu yang nak dibawa kita fikirkan bersama lah. So itu satu aspek. So kalau difikirkan sebegitu, bulan Ramadan pada Nabi SAW dan para sahabat, maknanya dia beyond puasa. So dan kita akan tengok sisi itulah. Dan dalam Quran pun mengkaitkan dengan aspek ini bulan Ramadan dan Al-Quran. So kat situ kita nak tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut pasal Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran. Dan kita tengok ayat ini Ini adalah dua ayat yang dua ayat lepas kita baca tadi diwajibkan puasa tu surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang allazi unzila fihi, maknanya diturunkan padanya, pada bulan tu al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. So satu benda ya Allah yang dikaitkan direct dengan bulan Ramadan tu adalah Quran. Kan Allah tak sebut syahrul Ramadan allazi difardukan puasa ke apa, kan? Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. So first perkaitan adalah Ramadan. Dan kalau kita cari dalam Quran, ada tak kat tempat lain yang Allah sebut bulan ini nama bulan dan dikaitkan dengan apa? So kita akan nampak memang dikaitkan dengan Quran. Dan Quran tu pula di highlightkan apa Quran itu? Hudal linnas, itu satu, hidayah ataupun petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatun minal huda wal furqan. Dan keduanya bayyinat minal huda. Bayyinah ni bukti-bukti yang nyata ataupun keterangan nyata. Wal furqan, pembeza betul dan salah. Now, ada tiga benda kat situ Huda, bayyinah dan furqan yang kita nak cuba fikirkan Bendanya apa ni kan? So dan kita nak tengok sebab itu lagi satulah, maknanya Quran ni apa pada kita. Dan bila Allah sebut Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, so dia sepatutnya memberi satu macam kompas lah kepada kita. Bila kita sebut word-word ini, dia macam membezakan betul dan salah, bukti kebenaran, hidayah petunjuk. Dia sepatutnya macam gambaran umumnya begitu. So satu soalan yang saya suka tanya adalah, so far kita pernah rasa dapat perkara-perkara tersebut tak? Kan? Oh, betul lah kan? Selama ni memang saya terasa selalu dapat hidayah daripada Quran. Kejap ni, pernah ke rasa gitu Pernah ke perasan, oh Quran telah memberikan saya yang mana hak, yang mana batil, yang mana betul apa kesalahan dan sebagainya. Oh, macam mana? So itu satu persoalan untuk kita fikirkan juga. Now, jika benar Quran tu menjadi sumber petunjuk dan biasa kalau kita claim, kalau di soalan keluar dari exam SPM, rasanya kita boleh jawab ni dengan cemerlang apakah itu Quran itu petunjuk bagi manusia, bla bla bla. Tapi kalau betul Quran itu bagi petunjuk secara hakiki kepada diri kita, dia sepatutnya akan memberikan kita map dan kita akan, bukan sepatutnya, maknanya kita akan merasai Quran ni bagi kita map, dan dia macam GPS lah. Kita tahu, oh aku sekarang kat sini, aku sepatutnya pergi sana, oh ni jalan yang aku nak pergi. Kalau kita dah rasa gitu, insya-Allah Quran tu dah function sebegitu kepada diri kita. Now, hakikatnya Allah memang dah sebut itu fungsi Quran. Dan memang telah terbukti Rasulullah, para sahabat dah dapat fungsi itu. Cuma persoalan ni kita ni lah. So far Quran ni jadi gini ke kita kan? Ataupun macam mana? So yang tu yang nak dibawa untuk dia tadabbur untuk malam ni, salah satu angle-nya. Now kita balik pada ayat yang tadi Kalau kita balik ayat tadi yang kita familiar sangat. Kalau orang tanya, betul ke wajib puasa ni kan? Betul lah, Allah cakap dalam Quran. Ayatnya kita dah baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Until akhir ayat itulah kita dah baca tadi. So kat sini kan kata kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu asyam, berpuasa. So Allah kata Allah wajibkan puasa, sebab tu aku puasalah. Yang itu kan dah wajib. So siapa yang rasa dia akan jawab gitu kan? Aku puasa ni macam, kenapa kau puasa? Kan Allah kata kutiba alaikumusiyam, so diwajibkan kepada kamu puasa. Sebab wajib, aku terima arahan itu, aku pun berpuasa. Now, betul tak betul? Of course sepatutnya betul lah. Harapnya kita gitu kan. Bukan tak tahu, ustaz cakap saya ikut je, itu lagi bahaya lah kan. Sepatutnya kita tahu jugalah sandaran betul ke wajib ni kan, dari mana pula, mana sumbernya dan sebagainya. Cuma ni quite interesting ni tak tahulah siapa yang kalau mendengar ni, adakah dia routinely, biasa Ramadan tu suka khatam Quran dan sebagainya. Sebagai siapa yang khatam, kita akan perasan ayat ni dalam juzuk yang kedua So kalau yang baca semalam dah habis satu juzuk, mungkin hari ni akan baca benda ni lah kan, ataupun esok ataupun kalau yang lagi laju tu dia dah jumpa pun ayat ni. Kalau kita perasan ayat ini, this exact ayat, kita akan jumpa di page 28 dekat situ. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni kalau tengok page kat situ lah, page 28. Now, siapa yang rajin buka Quran atau boleh tengok kemudian, ataupun siapa yang perasan benda ni atau tidak,
page yang sebelum itu kalau kita buka lembaran macam ni, ni lembaran Quran lah, kiri kanan sebenarnya kita akan jumpa kat sini pun ada juga ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Ada juga kutiba alaikum tu. Dan kat bawah ni pun ada juga kutiba alaikum. Now, quite interesting. Saya suka tanya soalan ni lah, maksudnya okey, kalau awak kata okey, Allah kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, sebab tu aku serius jaga puasa ni. Tapi kalau awak baca ayat yang ni kan, kalau awak baca ayat ni yang kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, perasan tak ada dua ayat sebelum tu yang Allah cakap juga kutiba alaikum? Perasan tak Allah wajibkan apa kat situ? Sebab secara teori dia jadi pelik lah kan, macam saya perasan ayat ni Allah kata wajib puasa, aku pun puasa. Yang dua ni perasan tak? Ke awak baca, awak skip page ni ke macam mana kan? So itulah satu persoalan kalau kita pun tak perasan, ada kewajipan lain ke? Sebab word dia exactly sama kutiba alaikum, kutiba alaikum. So kalau kita kata kat sini kutiba alaikum tu wajib atas kita, samalah. So kat sini tahu tak apa benda ni kan. Dan lagi satu, kalau kita baca seterusnya sampai page 34 dia belakang sikit, kita akan jumpa lagi satu kutiba alaikum. So siapa yang perasan benda ni ataupun siapa tak perasan, hakikatnya ada 4 kali Allah sebut exactly kutiba alaikum. Cuma yang bezanya kat belakang tu, salah satunya siyam, puasa. Kita tahu tak lagi 3 tu. Sedangkan Allah yang sama guna word yang sama dalam beberapa page yang dekat-dekat. Page dekat-dekat pula tu kan, kutiba alaikum, ada 4 item yang disebutkan. So kita perasan tak 4 kewajipan tu apa? Ke kita perasan satu je ataupun macam mana? So ini satu soalan yang pada saya signifikan lah dalam interaction kita dengan Quran especially. Macam mana kita boleh claim Quran tu memandu kita kalau kita tak perasan pun, ada kewajipan lain ke? Aku tak pernah tahu pula selama ni. So itu menimbulkan persoalan. So how come kan? Kenapa benda ni berlaku kan? Itu belum nak tanya lepas so buat tak? Alhamdulillah, siam, puasa dah buat. Tapi yang lain tu kalau tahu pun tak apa kewajipan tu, macam mana kita nak tahu dah buat tak buat? Itu lagi soalan yang serius lah. Bukan kewajipan yang sama. Right? So satu soalan lah saya tanya, logik ke benda ni? Macam mana benda ni berlaku? Di mana logiknya kan? Maknanya faktanya ada 4 kewajipan yang Allah nyatakan dengan word yang sama. Tapi keseriusan kita tu yang kita show insya-Allah dah buat satu je. Yang lain tu yang lagi interesting, macam perasan pun tidak. Perasan pun tak. Ada harapnya nanti siapa yang tilawah ni tu cuba perasan-perasankan. Ada word sama je, kutiba. Tapi itulah rasanya satu challenges untuk kita yang kita akan bincang malam ni. Sebab secara teori orang bertanya, bukankah kita baca Quran? Kau tak baca Quran ke? So that, and this is where it get interesting. Kalau saya buat satu soalan lain, siapa pernah dengar kisah orang putih? Orang putih tulis orang putih masuk Islam lepas baca Quran. Ni saya ambil snapshot daripada YouTube punya skrip ni pasal revert ataupun convert. Rasanya kita boleh jumpa dan kita pernah cari, mungkin kita pernah dengar sekali lalu dan sebagainya. Memang ada kisah-kisah orang yang dia baca Quran, orang putih dia maknanya kalau kita tengok kisah dia baca Quran apa semua tu, kemudiannya dia masuk Islam dia masuk Islam. Now, satu soalan yang saya akan tanya ialah, dia orang gerti baca Quran tak? Orang putih tu yang cerita dia katanya dia masuk Islam lepas baca Quran, dia orang gerti baca Quran tak? Dalam bahasa kita kita kan kata dia tak gerti baca Quran tau. Sebab apa? Sebab bahasa kita dan perbualan kita kan, kalau kita kata dia tu tak gerti baca Quran, apa maksud dia tak reti baca Quran? Maksudnya dia tak reti baca itulah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Maknanya baca tu. Maknanya baca teks Arab Quran. So dalam bahasa Melayu kita secara umum bila kita kata reti baca Quran atau tak reti baca Quran, itu maksud dia. Dan orang putih tu dia tak reti baca Quran. Kalau kita kata cuba baca. Yang even dia dah masuk Islam dengan ceritanya. So apa yang dia baca? Basically dia baca translation Tapi kalau kita just based on that ayat dia akan jadi satu benda yang quite interesting Make sense tak? Dia orang tak reti baca Quran, tapi dia dapat fungsi Quran tu, hidayah, petunjuk yang menyebabkan dia masuk Islam tu. Dan kita ni reti baca Quran dah kecil lah, khatam banyak kali dah. Siapa yang khatam lah Tapi kat Malaysia ni agak common lah orang buat majlis khatam apa semua kan.
Tapi kenapa kita tak dapat benda yang hasil yang sama? Fungsi Quran yang Allah sebut tu, hidayah, petunjuk dan sebagainya. So di mana logiknya kan? Kita pandai baca Quran, kita baca Quran, kita tak dapat benda tu, tapi dia orang tak reti baca Quran tapi dia dapat. Dan kita akan perasan bila kita fikir benda ni, okey, dia orang dapat tu sebab apa? Yang dia baca tu sebenarnya Quran in English. Dia actually baca translation. So maksudnya walaupun dia tak reti baca Quran as per yang kita maksudkan, tak reti tilawah Quran lah basically, tapi dia baca maksud saja pun dia dapat. Hence key point dia, kita akan perasan kat sini, okey, key point dia ialah maksud Quran tu yang menyebabkan orang tu dapat petunjuk atau tak. Kalau kita reti baca, kita beriti taranum ke apa benda, tapi faham tak ayat tu apa cakap apa? Tak faham. So maknanya memang kita susah macam mana nak dapat hidayah tu. Macam mana nak dapat hidayah tu. So ini kalau bulan Ramadan ni pun ada setengah orang dia buat joke lah. Joke, nak kata joke adalah syekh ni, dia kata macam dia pernah dengar para hufaz ni, sebab kadang-kadang para hufaz ni kan pergi adik-adik hafiz ni jadi imam pasal Ramadan ni biasa kan. Tapi dia kata quite interesting, kadang-kadang ada bacaan tu, sebab syekh-syekh ni kadang-kadang dia faham kan. Dia kata adik ni dia baca memang sedap, tapi dia kata tapi ayat tu kan cerita pasal azab neraka, kenapa dia baca macam syok gila kan. So macam dia macam ada kontradiksi kat situ. So kat situ sebabnya kita tak tahu apa yang kita baca lah. Now, satu soalan yang kalau kita nak fikirkan dalam Quran sendiri, Allah ada pernah suruh baca Quran tak? Satu soalan kalau pernah tak jumpa dalam Quran Allah kata baca Quran. Kalau kita cari, kita akan perasan tak ada pula so boleh kita baca. Ataupun kalau kita extend, Allah ada marah tak kalau tak baca Quran? Susah nak jumpa. Tetapi kita akan jumpa ada satu benda yang Allah marah. Contohnya kat sini surah An-Nisa, Allah ada typo pula situ. Surah An-Nisa ayat 82 Afala yatadabbarunal Quran. Kalau kita baca translation literal, jadi tidakkah mereka tadabbur Quran? Tapi kalau kita faham intonasi dia macam marah. Dia orang ni tak tadabbur Quran ke? Ayat dia gitu sebab kalau kita baca ayat sebelum selepas, dia berbicara tentang orang-orang yang memang Allah marah. Lepas tu maknanya macam dia orang ni tak erti bahasa ke, ataupun macam ni bahasa kita, dia orang tak baca instruction ke, dia orang tak dengar arahan aku dulu ke, atau macam tu lah kan. Maknanya dia soalan retorik yang intonasinya marah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran tu bukan dari Allah, nescaya dia akan jumpa banyak contradiction dalam Quran. So Allah marah, bukan Allah marah tak baca Allah marah tak tadabbur, which leads to another question lah kan. Apa benda pula tu? Dan satu lagi ayat, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha. Dia ni tak tadabbur Quran ke dah terkunci hati dia orang? Ayat ni lagi bahayalah sebenarnya kalau kita baca macam Allah relatekan orang yang tak tadabbur ni macam hati dia dah terkunci. Harapnya na'udzubillah bukan kita lah. Tapi then dia datanglah soalan real tu kan, kita ni tadabbur Quran ke tak? Takut na'udzubillah sebab bunyi ayat ni macam mempersoalkan orang yang tak buat benda tu Dan maksudnya dia satu faktanya, kalau kita buka Quran, kita tak jumpa Allah marah orang yang tak baca tak baca Quran, tapi Allah actually marah orang yang tak tadabbur Quran. Dan kalau kita tengok ayat tu, kita nampak implikasinya. Kalau lah orang tu tadabbur Quran, dia akan convince Quran ni mesti Allah. Kalau tak, mesti akan ada contradiction ataupun ini lagi lah kan, hatinya terkunci. So satu soalan real yang saya nak bawa kepada semua ialah, kita ni ada rutin tadabbur Quran tak? Siapa yang tak familiar pun word tu kan, tadabbur Quran ni apa maksud dia sebenarnya? Sebab tadabbur tu bahasa Arab So insyaAllah kerana itulah titik tolak di situlah sebenarnya sesi ni dan ke depan ni adalah yang saya rasakan satu exposure yang penting, especially bagi orang yang tak ada background yang pendedahan benda begini pelatihan untuk tadabbur Quran. Macam mana supaya kita up to the state yang kita mampu buat benda ni on our own. Sebab sepatutnya semua Muslim sepatutnya mampu buat benda ni secara personal capacity. Tapi kalau orang yang tak pernah didedahkan, dilatih, memang macam mana kan. So that's where sesi ni untuk introduce ataupun exposure benda tu So bila kita tanya tadabbur ni apa Of course, siapa yang pernah dengar word ni ataupun kupasan pasal benda ni,
ada yang akan go from aspek bahasa kan, tadabbur, dabara, apa benda tu. Kalau kita ambil dari segi bahasa di back side di belakang, ataupun word Melayu kan banyak ambil word Arab kan, kita ada ambil word dubur dan sebagainya, so dari samalah tu kan, belakang. So tadabbur tu melihat benda yang di sebalik so sebalik ayat ni apa sebenarnya aku patut dapat. So itu lebih kurang soalan yang kita patut tanya kalau kita tadabbur kat, maknanya kita baca ayat tu. Okey, so di sebalik ayat ni aku kena buat apa aku kena dapat apa so begitu so siapa pernah buat proses tu, ataupun so of course macam kita tanya awal tadi, kalau baca maksud pun tak pernah, faham pun tak pernah, so susahlah kita kata kita pernah buat benda tu. Secara operasinya, ini just guide untuk secara umum kalau kita pada kalau kita faham ayat-ayat tadi, tiga benda tiga level yang pada saya kalau kita betul-betul tadabbur kita akan buat in term of kita punya interaksi dengan ayat Al-Quran. Dan hopefully bulan Ramadan ni, sebab biasanya orang rajin tilawah, so tiga benda ni sepatutnya kita buat satu, kita tanya apa maksud ayat ni. So kita contohnya baca zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ayat ni cakap apa itu first layer. Maksudnya kalau kita, especially orang yang tak faham direct bahasa Arab, so untuk settle soalan ni dia kena baca translation Kalau dia tak baca terjemahan, dia takkan tahulah ayat ni cakap apa sebenarnya, ayat ni cakap apa so itu first layer. Second layer, so what, saya suka bahas dengan situlah, ataupun implikasi dia, so kaitan dengan aku apa sebab akan ada kaitan ayat yang kaitan dia direct macam contohnya tadilah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, aku beriman kutiba diwajibkan atas kamu puasa, wajib puasa so kaitan dia agak direct. Tapi ada banyak ayat lain yang kaitan dia tak direct. Ayat ni cerita pasal orang ni kan, apa kaitan dengan aku? So kena soal benda tu. Sebab apa? Sebab kita claim Quran tu panduan hidup kita. So apa panduan dia? Kalau kita tak jumpa, so panduan tu aku tu apa? Ke ayat ni memang tak ada kaitan dengan aku? Tak akan ada kaitan. Cumanya kita kena gali sikit untuk jumpa benda tu. Itu soalan level kedua. Bila kita dah tanya benda tu, sepatutnya lahir soalan yang ketiga. So aku kena buat apa sebenarnya, ataupun aku patut rasa apa. So itu dua jenis output yang terrelate balik dengan Allah marah tadi, kenapa tak tadabbur. Satu dia isu amalan dia lah kan? Orang tu dah buat benda yang dia tak patut buat, so Allah tanya kenapa ni dia tak tadabbur ke, ataupun isu-isu perasaan So setiap ayat sebenarnya akan trigger something dari segi aku patut buat benda ni, ataupun aku patut rasa macam ni so kalau kita belum ada benda tu, so ni tiga soalan yang sepatutnya kita jawab untuk setiap ayat yang ada dalam Quran so bila kita cakap setiap ayat dalam Quran, ni satu soalan lah siapa pernah khatam terjemahan Al-Quran. Kalau saya tanya siapa pernah khatam Quran di Malaysia ni, orang Melayu ni biasa lah. Cumanya kita relate dengan soalan-soalan apa yang kita dah bincang so far, kita tak dapat lari daripada kita kena tahu maksud dia. So siapa yang belum pernah khatam at least sekali cover to cover terjemahan, kena set lah target tu. Walaupun dia susah sebenarnya nak buat benda ni dalam bulan Ramadan, sebab biasanya terjemahan lagi panjang dari ayat kalau kita perasan ayat tu dengan terjemahan tu lagi panjang. Tetapi kalau maknanya point dia ialah bila kita target nak at least pernah khatam sekali so itu saya seru sungguh-sungguh kepada semua untuk at least sebab kalau kita pernah buat benda ni dan kita dah usaha benda ni, kita maknanya at least first level of usaha tu insya-Allah settle lah. Kita boleh jawab dengan Allah SWT, aku dah usahakan dalam konteks nak faham apa yang kau cakap pada aku kalau ada ayat yang kita tak pernah tahu pun terjemahan dia, ataupun tak pernah baca pun terjemahan dia, susah kita nak claim gitu macam kau tak interest untuk tahu ayat aku maknanya kalau kita bayangkan Allah tanya pada kita, kau memang tak berminat nak tahu apa aku cakap kita boleh jawab. So make sure target tak kisahlah setahun ke, maknanya based on kemampuan masing-masing, setiap hari dia baca satu page ke apa benda, untuk baca terjemahan cover to cover. Dan kita ada first layer of orang kata apa, usahalah dalam konteks kita boleh jawab dengan Allah SWT, aku dah berusaha untuk memahami apa yang kau nak beritahu kepada aku Itu belum, of course belum cakap pasal layer yang kedua dan ketiga lagi. Tapi kalau yang tu pun tak, saya cukup risau lah sebenarnya. Okay, so of course ada setengah orang yang alhamdulillah mungkin family background dan sebagainya menyebabkan dia dah ada head start dah pernah terkedepan dan sebagainya. Tapi bagi yang belum pun macam semua benda ni baru ni saya tak pernah terfikir benda ni, tak apa, setiap benda ada titik permulaan dan insya-Allah
Itu yang penting maknanya kita mulakan dan kita move forward insya-Allah. Now towards the end, beberapa benda yang nak di-highlightkan juga, nak dikongsikan untuk malam ni, sebab saya janjikan habis pukul 11 kan. Ada beberapa hadis yang biasa orang sebut lah bila berkaitan dengan Quran ni. So dia petik kat sini daripada Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu, khairukum man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Dan sama juga kat sini hadis satu lagi, inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sungguh yang paling afdal di sisi kamu, siapa yang paling afdal di sisi kamu, siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Now hadis ni hadis yang agak tak tahulah pernah dengar ke tidak tapi dalam setengah-setengah konteks biasa orang petik. Cuma je dalam konteks bahasa Melayu again saya rasa kita ada, tak tahu nak cakap apa, tapi biasa orang kata belajar Quran ni dia akan terbayang belajar tilawah tu, belajar iqra, belajar tu kan. Bukan nak kata benda tu salah tapi bila kita tengok word macam ni kan, ta'allamal Quran wa 'allamah, dia bercakap pasal ilmu dan ilmu daripada Quran tu sendiri. Dia akan balik kepada apa yang kita semua sebut tadi lah. Maksudnya baca tanpa tahu apa benda yang Allah cakap tu, dia macam masih tak capai yang benchmark yang sepatutnya. So benda-benda yang kita bincangkan seperti malam ni dan onward insya-Allah, bagi yang berminat kita akan menggali lebih banyak ayat-ayat yang lazim. Allah cakap apa sebenarnya dalam surah-surah ni, dan juga ayat-ayat yang tak lazim sangat untuk kita tahu dan hopefully sesi sebegini ni, kalau pada saya nak melaksanakan benda ni lah kan. Saya telah spend banyak masa sebelum ni untuk belajar, ni ayatnya Allah cakap ni, maksudnya macam ni dan sebagainya. Sebab dua hadis ni, point dia lah, kalau kita nak ambil pengajaran dari hadis ni, kita kena buat dua-dua, sebab dia dan siapa yang belajar Quran dan mengajar. So alhamdulillah saya dah spend banyak masa sebelum ni, atau dan berterusan of course, belajar dan dapat ilmu-ilmu pasal ayat ni Allah cakap macam ni dan sebagainya. Kat sini macam mana nak lengkapkan, itu yang datang offer begini, bila ada kesempatan tu saya berminat, saya open saja tapi saya lontarkan ni kepada masing-masing jugalah kan. Kalau anda semua macam attend sisi sini, tak kisahlah dengan saya, dengan siapa-siapa yang memang fokus kepada macam nak faham Quran, kita dah insya-Allah mengamalkan aspek ini. Siapa yang belajar ataupun mencari ilmu daripada Quran tu, tapi yang kat sini ni kena fikirkan juga macam mana kita nak mengajar orang lain of course bila kita kata mengajar tu, dia tak, sebab wa'allamah tu keyword dia ilmu tu sampai, maknanya ilmu tu sampai kepada orang lain pula. So kalau orang yang mengerti buat secara formal, boleh buat secara formal kan, ajak member, jom kita buat sesi. Setengah orang lagi, tak perlu formal pun, dia sembang je kan, kau pernah dengar, aku dengar semalam ni macam ni kan, kau tahu tak benda ni? Aku tak pernah tahu. So ilmu tu dah sampai kepada kita dah buat benda ni. So tak nak ke kita dapat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kata yang terbaik di kalangan kamu among kamu ni yang paling baik siapa? Tembok kat sini kan. Kalau kita kadang-kadang orang sebut al-fadil, ustaz fadil kan, yang paling afdal. Tapi itu orang cakap yang ni Nabi cakap siapa yang paling afdal, siapa yang paling afdal di kalangan kamu tu, yang buat dua benda ni. Hopefully kita cubalah dalam kapasiti masing-masing untuk fulfill. Semoga Allah Nabi SAW punya kata-kata ni kena kat kita yang antara orang terbaik So itulah titik tolak Tadabbur Sambil Moreh 2022 ni, just untuk trigger untuk malam ni, untuk faham okey ada benda yang nak kena faham dalam Quran ni, dan kita akan pergilah sikit demi sikit dalam masa yang ada setiap malam tu. Hopefully bagi yang berkesempatan dan tak ada kekangan, kita dapatkanlah apa yang kita patut dapatkan. Dan again kalau pada saya ayat yang Allah marah tu, pada saya jadi macam sejak saya encounter benda tu sampai sekarang dia jadi satu benda yang serius lah. Sebab kita ada option alah buat tak tahulah, tapi dia jadi kita sanggup nak tanggung risiko ke depan Allah nanti kan. So that's the thing. So kita usahakan setakat yang termampu, opportunity yang ada ni, yang saya offer ni, kalau rasa benda ni membantu dan sebagainya dan aspek itu untuk mencapai apa yang Allah nak kita capai tu, insya-Allah bolehlah bersama-sama insya-Allah setiap malam ke depan ni, bagi setakat mampu. Of course ada je yang saya dah timbulkan tadi, persoalan yang kita tak sempat jawab malam ni, kita akan jawab dalam sesi akan datang. Contohnya kat sini lah, ayat ni Allah wajibkan apa, ayat ni Allah wajibkan apa dan sebagainya, sebab dia dah tertera dalam Quran tu. Dan of course ni tak perlu tunggu, maknanya kita tilawah pun boleh tengok apa kat situ. Cumanya kita akan pergi deeper lah, macam mana sebenarnya nak implement benda tu kalau diwajibkan. So itu antara benda-benda yang kita akan bincangkan ke depan insya-Allah.
Wallahu alam, semoga manfaat. Okey, dah terlajak dah pun 11 minit. So saya tak nak ambil masa yang seterusnya. So memang sampai sini malam ni. Sebab kita ialah saya cukup aware lah. Saya sendiri pun lepas ni kena prepare untuk quiz, makin quiz. Maknanya kita ada tanggungjawab yang lain. Tetapi seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Lupa nak cari hadis tu. Nanti esok saya akan petik kot supaya mafhum dia tu tepat. Tapi lebih kurang macam amalan yang terbaik ataupun yang paling disukai Allah itu adalah amalan yang berterusan walaupun sikit. So kalau kita dapat spend lah pun setengah jam 40 minit setiap malam dan berterusan, itu yang paling Allah suka lah sebab dia berterusan. Setengah orang hadis tu pelik tau, sangsi dia songsang sikit. Dia kata amalan yang Allah suka tu adalah yang sikit dan berterusan. Tak, itu salah quote. Dia amalan yang Allah suka tu yang berterusan walau sikit. Kalau banyak lagi bagus lah. Dia bukan Allah suka amalan yang sikit tu, tapi Allah kata yang berterusan tu keyword dia. So kalau siapa yang mampu berterusan dan banyak, masya-Allah kan. Tapi kalau tak mampu berterusan dan sikit, maknanya kalau kita kata macam mana comparison, orang yang mampu solat witir setiap malam walaupun 1 rakaat, 3 rakaat ke apa, maknanya from that hadis Allah suka berbanding dia sekali je lah. Maknanya camp ibadah setahun sekali tu je. Dia memang pulun gila-gila sampai 4 jam, tak tahu berapa jam dia solat, tapi sekali setahun. So maknanya mafhum dia ialah Allah lebih suka lah orang yang walaupun sikit, setiap malam dia witir 2-3 rakaat contohnya, tapi dia berterusan. Wallahu alam. Dah terlajak 2 minit. Saya tak nak ambil macam kalau ni macam almost melanggar janji lah kan kalau dah terlajak ni. So minta maaf terlajak masa. InsyaAllah bagi kesempatan kita jumpa lagi esok hari insyaAllah untuk continuation, untuk kita cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan sesi malam ini dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.